Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan lihat tutorial untuk menjawab soalan bahagian C bagi tajuk transformasi isometrik. Okey. Jadi rujuk pada kata masing-masing untuk kita bincangkan soalan untuk hari ini. Untuk bahagian C, bila raja berikut segitiga bersudut tegak ABC dan ADE ialah kongruen. Okey, kongruen ni maksudnya sama Okey, kongruen. Jadi soalannya, nyatakan sudut dalam segitiga bersudut tegak ABC yang sepadan dengan sudut DEA. Okey, sudut DEA yang sepadan dengan sudut DEA yang sepadan dengannya. Ingat kongruen ni sama, jadi bentuk dia, panjang sisi dia, saiz dia adalah sama bagi sudut yang sepadan dengannya. Jadi sudut yang sepadan dengannya kat sini kita tengok dia bersudut, dia satu garis dengan sudut tegak. Jadi yang satu garis dengan sudut tegak bagi segitiga ABC ialah sudut dekat C. Okey, sudut dekat C. Jadi sudut dekat C ni kita menyatakan dia punya jawapan untuk bahagian pertama, kita boleh tulis kat situ ialah sudut A C B. Okey, jadi sudut dekat C ni kita letak dalam penulisan kita di tengah. Okey, sudut A C B. Okey, satu markah kat sini. Kemudian soalan nombor 2, sisi bagi segitiga bersudut tegak ADE. Okey, sisi bagi segitiga bersudut tegak ADE yang sepadan dengan sisi AC, sepadan dengan sisi AC. Okay, dalam segitiga bersudut tegak ABC. Kalau kita lihat kat sini, segitiga ABC, AC ni ialah setentang dengan sudut 90 darjah, maka dia adalah hipotenus. Okey, maka dia adalah hipotenus. Jadi hipotenus bagi segitiga ADE yang setentang dengan segitiga bersudut tegak ialah AE. Sisi AE. Okey, kita tulis kat ruangan jawapan AE. Okey, satu markah kat sini. Kemudian soalan yang terakhir ialah nak cari sudut bagi ACB. Sudut ACB. Okey, sudut ACB. Okey, kita masukkan maklumat apa yang ada dalam jadual ini, dalam rajak ini. Nak cari sudut ACB, sudut kat sini Okey, kat sini kita lihat bagi segitiga ABC ni, dia dah beri kat situ sudut di sini ialah 90 darjah, sudut di sini ialah 58. So nak cari sudut ACB ialah segitiga 180. Okey, cikgu letak warna lain segitiga, dia punya hasil tambah sudut berdalamannya ialah 180 tolak dengan sisi yang sudut yang diberi kat situ 90 tolak dengan 58. So kita akan dapat 32 darjah. Okey, satu markah lagi kat sini. Total keseluruhannya ialah 3 markah. Okey, seterusnya kita lihat untuk soalan B. Okey, soalan B. Soalan B. Dalam rajah berikut P prime. Okey, ini ialah P prime. Okey, P prime. P prime. Sekejap dia ada sedikit masalah dengan P prime. Okey, ini P prime P prime dalam rajah berikut, P prime ialah imej bagi P di bawah satu putaran. Jadi ini ialah imej, ini ialah objek di bawah suatu putaran.
Okey, cari pusat putaran. Okey, nak cari pusat putaran untuk suatu objek dan imej. Pertama sekali, seperti yang ditunjukkan dalam kelas, kita kena cari pasangan bucu dia. Okey, kita cari pasangan bucu dia. Katakan ini pasangan bucu dia. Okey, kemudian kita menggunakan jangka lukis. Kita cari pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Okey, contoh dia yang cikgu akan buat kat sini. Bagi dua sama serenjang, katakan guna jangka lukis di sini satu. Okey, kita garis. Okey, ini yang pertama. Kemudian kita cari lagi pasangan bucu yang lain. Katakan pasangan bucu yang lain cikgu nak ambil yang ni pasangan bucu ni. Nah, kita cari guna jangka lukis, kita cari pembagi dua sama serenjang dia. Contohnya cikgu akan dapat ni secara lakaran cikgu jadi awak semua guna jangka lukis cikgu dapat okey, lebih kurang lah tu guna pembaris. Okey, dia punya persilangan kat sini sebenarnya kalau awak buat betul-betul, awak akan jumpa persilangannya di sini. Sebenar-benarnya buat dengan betul lah, guna jangka lukis. Jadi persilangan bagi pembagi dua sama serenjang yang kita dah buat. Okey, kita akan jumpa persilangan kat sini. Yang garisan warna merah ni dia akan bersilang kat situ. So, dia punya pusat putaran dia, okey, pusat putaran dia ialah pada koordinat 18. Okey, kita buat kat ruangan jawapan. Koordinat 18. Okey, satu markah kat sini. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Hitung sudut putaran. Okey, hitung sudut putaran. Objek ke imej. Objek ke imej. Kalau kita sambungkan dia punya ni dia, pasangan bucu dia ni, objek ke imej. Okey, objek ke imej. Kat sini kita akan dapat sudut 90 darjah. Okey, jadi sudut putaran dia ialah 90 darjah. Okey. Kemudian nyatakan arah putaran objek ke imej, objek ke imej. Jadi arah putaran dia lah ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, seterusnya dia kata apa? Seterusnya nyatakan koordinat imej Q di bawah putaran yang sama. Q di bawah putaran yang sama. Okey, cikgu ubah warna lain. Okey, Q di bawah putaran yang sama. Jadi Q kita sambungkan ke pusat putaran. Okey, kita cari sudut 90 darjah dia. 90 darjah dia ikut arah jam. Kalau tak guna protractor, kita boleh guna kira petak Kira petak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan dalam keadaan menegak. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Okey, cikgu dapat kat sini. Jadi kita tengok dia punya koordinat dia. Yang kita 1, 3. Q prime Q prime. So kita dapat untuk jawapan yang terakhir ialah negatif 1, 3. Jadi soalan 1 1 markah, soalan 2 1 markah, soalan 3 1 markah, soalan 4 1 markah, dapatlah 4 markah. Okey. Soalan C. Raja berikut menunjukkan poligon R dan titik T dilukis pada satah chartes. Okey. Kemudian soalannya, soalannya berada di sebelah. Soalannya dia nak apa? Dikata pada raja di atas, lukiskan imej bagi R di bawah pantulan pada paksi X. Imej bagi R di bawah pantulan pada paksi X. Jadi kat sini paksi X bertindak sebagai
bertindak sebagai paksi pantulan. Okey, jadi X kat sini dia bertindak, paksi X bertindak sebagai paksi pantulan. Okey, ingat bila kita nak lukis image ataupun objek bagi suatu bentuk, untuk pantulan kita kena pastikan jarak antara objek ke paksi pantulan sama dengan jarak paksi pantulan ke image. Kalau kat sini kita tengok jarak dia bagi salah satu bucu dia adalah 2 petak. 1, 2. So kita lukis jarak ni sama juga 1, 2 kat sini tempat dia. Okey, di sini. Okey, yang lain 1 petak naik ke atas. Okey, 3 petak, 2 petak naik ke atas. Jarak dia ni. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Kemudian mana lagi ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Okey. Jadi kita buang dia di sini untuk bucu ni 1, 2, 1, 2. So kita sambungkan garisannya membentuk objek yang sama dengan R. Jadi di sini kita labelkan sebagai R prime. Image dia. Okey, image dia. Okey, soalan yang kedua. Tentukan koordinat image bagi T di bawah pantulan pada paksi Y. Titik T di bawah pantulan pada paksi Y. Okey, paksi Y. Okey, paksi Y ni pula bertindak sebagai paksi pantulan. Cikgu ada mana lain. Okey, paksi pantulan untuk titik T. Okey, titik T Jadi kita kira jarak dia 1, 2, 3. So image dia pun 1, 2, 3 di sini. Di sini ialah T prime. So dia punya koordinatnya ialah negatif 3. Okey, negatif 3, 5. Okey, negatif 3, 5. Okey, pastikan apabila kita nak cari satu lagi info dia untuk mencari objek ataupun image pada satu paksi pantulan, pastikan dia punya jarak dia sama, dan satu lagi dia mesti bersudut tegak daripada objek ke paksi pantulan dan juga daripada image ke paksi pantulan. Dia mesti bersudut tegak. Tak kiralah paksi pantulan tu narrow macam ni ke, tak kiralah. Okey, pastikan dia bersudut tegak dan jarak yang sama. So untuk jawapan soalan nombor 2 ni, dia punya koordinat bagi image T ialah negatif 3, 5. Okey, kita dekat ruangan jawapan. Negatif 3, 5. Okey, sini dapat 1 markah. Yang tadi soalan 1 tadi kita dapat 2 markah. Full jadi 3 markah kat situ Okey. Seterusnya dalam rajah 16 ini, untuk soalan 16 ini, rajah pada ruang jawapan menunjukkan sebuah pentagon A, B, C, D, E dilukis pada grid segi 4 sama. A prime, B prime masing-masing adalah image bagi A dan B di bawah satu pantulan pada garis M. Pantulan pada garis M. Soalannya, lukis garis MN. Lukis garis MN. Okey, pada rajah ini. Lukis garis MN iaitu kita nak lukis paksi pantulan dia. Ingat syarat untuk melukis paksi pantulan ke ataupun nak cari image ke, nak cari objek ke bagi pantulan. Pertama sekali kena pasti dia jarak sama. Jarak sama ni kat mana? Antara objek ke paksi pantulan, antara paksi pantulan ke image, jarak yang sama. Yang kedua pula, kena pastikan bila kita nak lukis, nak cari pun jarak dia, pastikan dia dalam keadaan sudut 90 darjah.
iaitu menegak 90 darjah. Okey, kita tengok untuk soalan ini. A prime, okey, A, B prime, B. Okey, kita kira jarak dia. Kat sini kita tengok dia punya jarak dia dalam keadaan menegak ni, dia menyerong petak dia. 1, 2, 3. Ini jarak dia 3. Jadi 3 kita bahagi 2, kita dapat 1,5. 1 petak setengah. So dia punya paksi pantulan dia ialah menyerong macam ini. Okey, jangan lukis sampai habis ke sini je. Okey, ini adalah garis M N. Okey, berapa markah diberi? 1 markah. Okey, dapat 1 markah untuk paksi pantulan. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Lengkapkan imej bagi pentagon ABCDE di bawah pantulan yang sama. Okey, kita nak letak imejkan dia. Pastikan kena ikut syarat ini. Jarak sama dan mesti menegak. Okey, so kita buat C dulu menegak. 1, 2, 3, 4. Dia menegak macam ni kan, 4 kan. So sama juga 1, 2, 3, 4. Jadi C prime duduk sini. C prime. Cikgu nak padam ni supaya dia tidak mengganggu yang lain. Okey, seterusnya untuk D 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini ialah D prime. Kemudian E pula 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kat sini ialah E prime. So kita sambungkan titik. Sambungkan titik. Maka kita akan dapat imej bagi pentagon ABCDE dengan label dia A prime, B prime, C prime, D prime, E prime. Okey, untuk soalan ni 2 markah. Okey, 2 markah untuk carikan imej. Okey, soalan seterusnya, tandakan K sebagai imej bagi B prime di bawah translasi negatif 4, negatif 5. Okey, tahu pergerakan dia. Negatif 4 ke kiri sebab dia negatif. Negatif 5 dia ke bawah sebab dia negatif. Ini pergerakan dia. Atas bawah, kiri kanan. Kalau ada negatif, ke kiri dan ke bawah. So kita cari imej bagi B prime. Kita labelkan dengan huruf K. Okey, cikgu tukar warna lain. Jadi ke kiri 4. Ke kiri 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ialah K. Labelkan dengan huruf K. So untuk soalan ketiga kita dapat lagi 1 markah. Format dia ialah 4 markah. Okey, dan seterusnya kita lihat soalan B. So soalan nombor 16. Soalan B. Okey, soalannya kata dalam raja berikut PQS ialah imej bagi RQS di bawah suatu transformasi isometri. Okey, transformasi isometri kita kena ingat ada 3 yang kita dah belajar tu, iaitu translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, nyatakan transformasi isometri tersebut. Maksudnya kat sini dia suruh kita nyatakan apakah nama transformasi isometri bagi rajah yang diberi ni. So kalau kita tengok kat sini PQS imej bagi RQS. Jadi inilah objek lah.
Di bawah satu transformasi isometri. Kalau kita tengok sini, dia adalah pantulan. Okey, pantulan. Kalau pantulan, kita kena sebut dia punya paksi pantulan dia. Jadi dia dipantulkan pada paksi mana? Garis paksi dia mana? Kalau kita tengok kat sini, pada garis QX. Jadi kita tulis pada garis QS. Okey, ada perkataan pantulan, 1 markah. Ada garis QS, lagi 1 markah. So, full mark 2 markah. Soalan seterusnya, cari nilai X. Okey, cari nilai X. Okey, bagi transformasi isometri, dia punya, kita kena tahu bentuk saiz dia mesti sama. Saiz dia dekat sudut lah. Sudut dia sama. So, kalau lah dekat R ni 30, dekat Q juga ialah 30. Jadi untuk sebahagian Q ni 25, maka kat sini juga ialah 25. Bagi segitiga, tak kira apa bentuk segitiga pun, hasil tambah sudut pendalaman dia ialah 180. So kita kena cari nilai di sini yang hampir dengan X ni, supaya kita tahu nilai keseluruhan, iaitu nilai sudut pada satu putaran lengkap, untuk kita carikan nilai X. So kita cari dulu nilai sudut dekat sebelah X ni, iaitu 180 tolak dengan 25 tolak dengan 30, kita akan dapat 125. Okey, kalau lah sebelah kanan ni 125, maka sebelah kiri juga ialah 125. Okey, sebab dia sama sudut. So, kita boleh cari nilai X pada satu putaran lengkap, iaitu 360 darjah. Jadi, 360 darjah tolak dengan 125 tolak dengan 125, maka kita akan dapat 110. Okey. Jadi satu markah lagi kat sini. Untuk soalan B. Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Dalam raja berikut, JPQRS ialah image bagi JKLMN. Jadi di sini ialah image, ini ialah objek. Di bawah satu penjelmaan. Penjelmaan ni perkataan lama dalam silibus lama. Dalam silibus baru dia adalah transformasi. Okey, transformasi benda yang sama tu je. Huraikan selengkapnya penjelmaan di atas. Okey, kena huraikan. Kalau kita tengok kat sini, dia punya bentuk objek dan image ni, dia seolah-olah berputar. So, kat sini, untuk penjelmaan ini, dia adalah putaran. Okey. Bila kita sebut putaran, ada 3 tempat kosong yang perlu kita isi, yang perlu kita cari. Apa dia? Untuk putaran, pertama sekali kita kena cari sudut dia. Okey, nak cari sudut. Okey, nak cari sudut, kita cari pasangan bucu dia. Jadi kalau cikgu nak ambil R dengan M. R dengan M. Semua dia punya rajah ada pasangan kan? Kecuali J je. J ni satu je. Kenapa? Sebab J ni jadi pusat putaran. So nak cari dia punya sudut. Okey, kita sambungkan R ke J, pusat putaran. Kemudian ke M. Kalau kita tengok sini, kita ukur dia membentuk sudut 90 darjah. So pusat putaran dia ialah 90 darjah. Okey, seterusnya bila kita dah cari sudut dia bagi putaran, elemen pertama yang kita perlu lengkapkan untuk huraikan putaran ialah arah dia. Arah putaran dia. Jadi objek ke image. Arah putaran dia sebelah itu. Dia adalah lawan arah jam. Lawan arah jam. Okey, satu lagi, last sekali. Untuk putaran,
untuk huraikan penjelamaan tersebut, kita kena lengkapkan pusat putaran dia kat mana. Jadi pusat putaran kat sini pada titik J. Jadi kita tulis pada titik J. Maka dapatlah full mark 3 markah untuk soalan ini. So, sekian saja perkongsian cikgu untuk tutorial bahagian C, transformasi isometri. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.